Masyarakat lebih kepada apa? Global. Daripada handphone, mereka lebih percaya handphone daripada percaya apa yang ulama telah susun dalam kitab-kitab mereka. Sehingga mana mereka tidak perlukan dalil pun. Mereka berpegang dengan apa yang kita rasakan sebagai taklid. Mereka ikut dengan bukan dengan ilmu. Yang kita sebut jahil lah. Taklid yang jahil, taklid yang buta. Mereka ikut saja. Mereka nampak, mereka dengar, mereka faham, dia terikut. Tanpa ada kajian ulama. Sedangkan para ulama, contoh tengok seperti mana Imam Bukhari hendak mengambil satu periwayatan hadis. Dia tahu satu sanad hadis itu daripada rijal hadis tentang syarat siqah dan sebagainya. Tak boleh seorang periwayat hadis itu dia tipu kucing pun tak boleh. Imam Bukhari tak ambil hadis daripada dia. Tipu kucing, makan-makan. Lepas tu dia tak bagi makan kucing tu, dia tipu je. Itu Imam Bukhari tak ambil sanad daripada dia, daripada riwayat hadis daripada dia. Macam itu ulama jaganya ada adab dalam tartib keilmuan untuk menjaga ilmu itu, hadis-hadis Nabi SAW. Tapi pada akhir zaman ni, apa yang kita jaga tu kita jaga, tapi apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat ataupun agama untuk kita sebar luaskan, mereka tidak ambil peduli daripada perkara-perkara asal usul ilmu itu sendiri. Sebab apa? Sebab dan dekat luar tu dah banyak dengan handphonenya, dengan maklumatnya. Jadi orang dulu tengok berita, orang sekarang tak tengok berita, tengok Facebook je. Orang dulu kena pergi forum, kena pergi majlis ilmu, kena pergi daurah, kena pergi belajar kitab, kena belajar madrasah. Sekarang mereka belajar dekat rumah je. Pakai handphone, pakai video. Jadi itu adalah cabaran yang utama sebetulnya. Itu cabaran. Yang paling hebat lagi, video daripada kalangan ulama ahli sunnah sendiri yang kita buat secara live, kalau kita tengok yang view cuma berapa puluh orang, tapi yang lebih hukumnya lebih diambil, yang ringan, yang mereka boleh amalkan selain daripada akidah manhaj yang betul ni, itulah yang mereka ambil dan like sampai berpuluh ribu. Jadi itulah cabaran kita sekarang ini. Jadi macam mana kita nak mengharungi cabaran pada akhir zaman ini? Bukan berlaku pada zaman kita juga. Seperti mana zaman Nabi, ketika mana Nabi berhijrah, sebelum Nabi berhijrah ketika di Mekah, 50 tahun, 51 tahun Nabi mula berhijrah ke Madinah. Itu juga adalah satu cabaran bagi orang-orang, bagi Nabi sendiri. Dan juga ketika mana zaman sahabat, ketika wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, untuk menangkis golongan yang menolak akan wajib membayar zakat. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengisytiharkan perang pada orang ini. Yang kedua yang berlaku adalah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab ni dia tegas. Jadi kalau kita nak jadi pemerintah, kita kena tegas. Sebab apa? Kita dapat membangunkan perkara yang hak dan menghilangkan perkara yang batil. Kalau tak tegas, perkara takkan dapat. Dan yang ketiganya, bila sampai Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ni apa? Waktu tu adanya orang-orang musyrik, orang-orang yang munafik seperti Abdullah bin Sabah. Betul kalau salah tunggu tahu. Dan berlakunya fitnah dan sebagainya, jadi terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Waktu tu sehingga terbunuhnya para sahabat untuk menegakkan agama. Bukan itu saja, berlaku juga pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, bersama dengan Muawiyah, sehingga 20,000 orang Islam terbunuh. Dan waktu tu tak ada dosa bagi mereka. Kalau mereka betul dapat 2 pahala. Kalau mereka salah dalam beristihad, mereka dapat 1 pahala. Sehingga mana nampak dugaan cabaran yang mereka hadapi. Bukan itu saja, pada zaman tabi'in, zaman tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang bertemu dengan 10 orang sahabat. Sebab tabi'in ni dia kena bertemu dengan sahabat syarat dia, dan dia mengikut sahabat. Jadi sahabat ni membawa akidah ahli sunnah dan mereka ikut daripada kalangan tabi'in ni mengikut. Antaranya Imam Abu Hanifah yang berdebat dengan tokoh daripada Imam Mu'tazilah. Jadi ada perdebatan ilmu kalam. Tanya Allah, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Lepas tu Imam Abu Hanifah kata apa? Kalau kau Tuhan di mana? Aku tanya balik, roh kau dekat mana? Dekat kaki ke, dekat kepala ke, dekat lutut? Dia pun tak dapat jawab roh kat mana. Maknanya ada sumbangan, adanya perkara jihad para ulama-ulama dulu, para tabi'in, para sahabat dan juga Nabi sendiri. Jadi apakah kita ini pada akhir zaman tidak ada cabaran dalam menyampaikan agama?
Tidak ada cabaran untuk kita mempertahankan akidah. Tidak ada cabaran ke kita nak membuat perkara-perkara kebaikan dalam masyarakat? Ada. Mesti ada. Dan perkara tu kita kena tanggung perkara itu sebab sudah memberati pada diri kita. Sebab Nabi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewarisi, Nabi tidak mewarisi harta kepada kita ini, tetapi Nabi mewarisi ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita tanya kepada orang yang alim apabila kita tidak mengetahui. Jadi dengan ilmu inilah kita akan bawa kepada masyarakat. Walaupun ada dugaan, tapi yang kita nak bawa ni ilmu yang macam mana? Dia ada ilmu yang betul-betul ilmu, ada yang ilmu zan, ada ilmu syak, ada ilmu waham. Kalau ilmu yang betul ilmu ni kita kena tegak betul, iaitu ilmu akidah, kena jazim, dia tidak boleh syak, zan, waham. Barulah kita bawa kepada masyarakat kepada ilmu akidah dulu. Sebab tu masyarakat tidak tahu perkara akidah, tidak tahu perkara yang ini perkara tauhid itu, lalu mereka akan memilih perkara yang lain daripada perkara akidah yang masuk dalam hati mereka. Jadi itu cabaran yang pertama sebetulnya untuk kita bawa manhaj Azhari itu sendiri dalam masyarakat. Dan yang keduanya apabila kita sebut cabaran ni memang tidak larilah. Cabaran tu memang tak lari. Tetapi macam mana kita nak kuatkan diri kita, kita kena bersatu. Bersatulah. Macam kita tengoklah lidi penyapu tu, kalau satu boleh bersatu ke? Tak boleh. Kita ikat barulah jadi lidi penyapu contoh. Kita boleh kuat. Kita kena bersatu padu. Bersatu tu dengan apa? Dengan manhaj yang satu. Manhaj yang betul iaitu akidah kita betul, kita apa yang kita belajar betul. Jadi kita bersatu untuk kita sampaikan kepada masyarakat, jadi masyarakat boleh terima dan masyarakat akan dapat perkara yang baik daripada apa yang kita fikirkan, apa yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada diri kita dan apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan yang baik-baik pada diri kita ini. Mudah-mudahan inilah Allah Ta'ala pilih kita. Dan semoga yang seterusnya apabila kita sebut cabaran, setelah tu cabaran tu akan diberikan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan memberikan cabaran daripada apa yang kita dapat itu dengan timpalan yang sebaiknya di dunia dan di akhirat. Cabaran tu tetap ada. Sama ada susah, sama cabaran mestilah susah. Tak ada cabaran yang senang. Cabaran mesti susah. Tapi mesti kita kena perbaiki diri kita dan kita kena bersatu padu untuk apa? Untuk kita tegakkan agama Allah ini supaya tidak hilang. Tidak hilang dan ia berada dalam keadaan yang betul, manhaj yang betul, manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampailah ke akhir hayat kita.